Assalamualaikum. Nampak ni macam-macam ada. Hari ni saya nak buat biryani. Nasi biryani ayam, biryani dam. Dam ke gam ke tak tahulah. Sebenarnya lebih saya rasa dam pun ya, gam pun ya. Sebab dia akan gam keliling periuk tu dengan tepung kan. Tapi sekarang dah moden, tak payah nak gam-gam lagi. Periuk kita dah cukup power dah. Okay, ni ayam. Ayam ni saya dah marinate atau perap. Saya dah perap dengan rempah biryani. Rempah biryani dalam 3 sudu makan. And then yogurt. Yogurt ni saya buat sendiri. Ni tadi kita masuk dalam setengah cawan dulu. Macam mana buat yogurt? Senang je. Sebenarnya saya pakai susu ideal tu, saya letak dalam 3 suku cawan ni. Lepas tu balance tu saya penuhkan dengan jus lemon. Lepas biar dia sekejap, dia dah bergetul tu, jadilah yogurt. Okay, so saya perap juga dalam ni. Ada bawang besar sebiji, ada halia, ada bawang putih sebiji, kan. So lepas tu kita marinate lah, nak bagi dapatkan rasa dia serap dalam tu. Ni akar ketumbar saya akan masukkan nanti masa masak nanti. Ni bawang besar goreng dan disiapkan. Ni bawang besar. Ni bawang besar ni kita akan goreng sampai dia golden. Ini yang buat sedap rasa. So ni nanti kita akan masukkan separuh dekat dalam lauk, dan separuh lagi kita akan tabur masa melapis nasi tu. Ni yang buat sedap. Ni saya goreng ni dengan minyak jagung dan juga minyak sapi sikit. Baru dia sedap. Minyak ni nanti yang lebih ni kita akan guna untuk tumis lauk. So dengan aroma rasa bawang tu memang sedap lah. Cili hijau, daun pudina ni semua untuk aroma. Ni daun ketumbar. Dan untuk masak ni saya akan guna ni nanti. Ni daun bay biryani. Untuk masak biryani ke apa, guna daun ni lagi sedap bau dia. Bukan daun bay orang putih tu yang buat spaghetti. Ni daun bay mamak style. So kita akan gunakan ketumbar tapi saya dah masuk sini. Ni 4 sekawan untuk tumis. Ini saffron untuk aroma dan untuk warna. Dan ni saya akan tambah sikit ni garam masala. Ni boleh dapat kat pasar raya. Dia ni tak payah banyak tau, dia sikit aja. Sebab dia sikit je tapi dia pergi jauh. Dia power. Okay, so nanti kita marinate. Dah siap semua. Minyak sapi. Ini sudah siap goreng cashew nut dengan kismis. Buah tomato saya guna 1 biji ya. Ni untuk lauk. Okay, so kita just potong ni. Sekejap lagi kita tumis. Ni beras. Beras mati ya. Saya guna beras mati. Beras mati yang praboil. So dia tahan lasak sikit. Ini dah kita kena rendam minimum 30 minit. Supaya dia lembut, elok berderai. Garam sikit. Garam tu nak bagi dia berderai. Tu tips penting tu. Kena rendam. Beras mati kena rendam. Ini air rebusan. Ni kita akan tapis dulu ya, air rendam ni. Ni air rebusan. Masukkan sikit ni daun bay ni, daun salam. Masukkan kayu manis. Ni semua untuk aroma. Masukkan ni buah pelaga. Tak payah banyak, sikit je. Just kita nak aroma sikit kan. Ni ada akar lebih-lebih sikit tu saya masukkan. Tu rebus bagi dia mendidih dulu. Lepas tu baru kita masukkan beras. Jadi saya masukkan juga sikit saffron. Saffron ni untuk aroma dan juga untuk warna. Kalau nak masuk sebut kunyit sikit, kalau suka kuning-kuning pun boleh. Masukkan garam sikit. Nampak tubuh saffron tu kan dia dah kuning. Dan kita masukkan beras sebab dia dah panas. Kita rebus beras ni
sampai dia 3 suku masak je. Jangan sampai terus masak. Lepas tu kita tapis. Dan kita akan lapis nanti bila lauk dah siap. Okay. So kita masak dia sampai 3 suku masak. Ni saya masukkan juga sikit minyak sapi. Sebab saya nak aroma dia kat dalam ni. Dalam nasi ni. Ni tadi kita masukkan daun pandan juga sepatutnya. Saya lupa. Tapi okey je. Kita masukkan dia pun. Dia lagi wangi. Sekarang kita nak mula masak ayam biryani tu. Ni penting untuk kita buat dia punya lapis lah. Panaskan minyak. Tumis dulu 4 sekawan. Masukkan cili hijau untuk aroma dia. Ni daun salam tadi. Serai juga. Tadi saya lupa nak cakap. Kita tumis, kita masukkan serai juga. Okay, kita masukkan buah tomato. Buah tomato ni digoreng dulu macam ni. Baru dia lagi sedap. Alright. Kita goreng bagi dia layu. Sekejap lagi kita masuk je ni. Saya tak bubur lagi bawang ke apa ke. Sebab ni saya dah marinate. Saya dah marinate ni dah ada bawang halia semua cukup dah. Okay. Sebab nanti saya akan masuk pula bawang goreng. Dah sedap dah. Okay. Tomato ni bila dia bergoreng, baru dia punya rasa tu lagi keluar. Lagi sedap. Lagi sharp. Macam tu. Ni tadi saya tumis guna minyak sapi dengan minyak jagung ni. Saya tak tahu dah saya dah sebut ke belum. Takut terlupa. Okay, nampak semua dah berubah warna. Kita masukkan ayam ni. So, ada rempah-rempah dia dah siap dah. Kita biar ayam ni masak. Saya masak ni setengah ekor je ya. Sebab kami tak ramai. Kita biar ayam ni sampai masak. Digoreng dulu. Nanti kita tambah air sikit. Cutkan dulu dengan rempah ni. Lepas tu nanti kan baru kita masuk air. Masak bagi dia masak je. Okay, ni beras ni dah 3 suku masak. Kita tapis dia. Nampak ni kuning ni cantik ni sebab saffron tu. Okay. Ni ayam biryani kita. Saya akan masukkan ni bawang goreng. Ni yang bagi rasa. Bawang besar ya, bawang besar yang digoreng. Tambahkan sikit garam. Lauk ni dia kena ada rasa masin sikit. Sebab nasi tu tak ada rasa. Tak ada rasa sangat. Macam kita nak makan dengan nasi lah. Kalau suka masam lagi, boleh lagi tambah yogurt yang ekstra tadi. Okay. Nampak dia dah kecut ni. Saya akan masukkan sikit air supaya dia punya dalam tu semua masak. Kita biarkan dia masak dulu. Ini rasa dia. Ini saya habiskan yogurt tadi. Saya pakai dalam 1 Syawal lah.
Biar dia ada rasa masam sikit. Kalau siapa suka nak guna tomato puri sikit pun boleh, tapi saya tak nak lah sebab dah masam yogurt dengan dah ada masam buah tomato tadi. Okay, sorry lah ada berjalan-jalan sikit sebelah tangan. Ini saya akan masukkan sikit daun pudina untuk aroma dia. Tadi daun ketumbar. Siapa pula datang. Okay, so kita biar dia masak sikit lagi. Dia punya rasa dah sedap dah. Okey, ayam kita dah masak. Lepas tu saya akan taburkan sikit dengan ni kacang gajus atau cashew nut yang dah digoreng. Kismis sikit. Okay, ni cara masak biryani cara saya. Kalau kambing lain sikit cara dia. Nanti kalau ada rezeki saya tunjuk yang kambing pula. Okay, lepas ni kita dah boleh mula melapis. Jom. Ni ya rempah biryani yang saya gunakan. Ni saya memang suka rempah ni. Saya guna rempah Haji Senan. Ini boleh dapat dekat area Johor, dekat Muar, popular. Jadi saya dah buka dah. Pak Haji Senan Food. Saya rasa boleh beli dekat Shopee juga kot. Saya dah buka, saya dah transfer masuk dalam kontainer. Sebab dia tahan lama nanti macam ni. Tapi kalau ada rempah lain which is better atau lebih mudah untuk dapat, terpulang. Jangan nak pening-pening kepala. Okay, kita akan mula melapis sekarang. Ni nasi tadi yang kita dah rebus. Ni kuning ni sebab saffron ya, bukan kunyit. Ni bahan yang kita akan tabur nanti. Kismis dan sedikit kacang gajus. Ni daun ketumbar, daun pudina, bawang goreng. Ni air saffron, minyak sapi. Kita akan titik sikit nanti. Dan ni dalam ni ada susu cair. Ni lauk kita tadi. Sebab tu saya masukkan telur rebus sikit. Kalau suka, kalau tak suka tak apa, tak payah. Okay, kita akan mulakan melapis. So, mula-mula kita ambil lauk ni, kita bubuh untuk lapisan yang bawah. Saya tak masak banyak. So, saya just buat 2 lapis sajalah, lauk dan nasi. Okey. So, kita tabur sikit daun ketumbar, bawang goreng. Nak masukkan sikit daun pudina pun boleh. Lepas tu saya letakkan nasi. Ratakan. Nasi tu. Lepas tu kita bubuh sedikit susu cair. Ni untuk dapatkan lemak dia. Pasal tadi beras ni kita jangan bagi dia terlampau masak. So akan ada lagi liquid-liquid tu yang buat dia masak. Dan ni minyak sapi sikit. Okay, so kita ratakan. Dan kita masukkan lebihan lauk tadi. Nasi dia dah sedap ya. Kalau saya tak suka banyak kuah lagi. Sebab dia dah sedap rasa dia. Saya kata saya buat 2 lapis je. Nasi ni tak banyak. Kami 3 beranak je. Ni pun banyak juga dah ni. Taburkan bawang goreng. Ini penting ya. Dia memang nak kena banyak bawang goreng baru sedap.
air saffron. Ini sudah bancuh dengan air panas. Kita bubuh ni untuk aroma dan sedikit warna bagi menarik sikit. Okay. So hari ni kita sampai takat ni lah lapis ni. Kalau nak buat banyak, boleh buat cari periuk besar sikit, buat few layer, lapis cara yang sama sampai Abang Jamil mampus. Sampai Abang Jamil mampus. Sama jalan dia, okey? So ni kita akan tutup dan kita akan masak sekejap. Okey, kita tutup. Dan kita akan masak atas dapur sekejap. Yang last kali ni kita masak, lapikkan dengan ni pan capati ni. Api kena kecil. Okey. Lepas tu kita letak atas dia. Tujuan dia supaya dia tak mudah bergerak lah. Okey, so kita biar dulu masak. Ni dia yang dia orang panggil biryani dam. Dia yang buatnya dam tu, yang dam ke gam ke, sebab dulu dia orang seal. Pemasak dia orang akan seal keliling ni dengan tepung. Dia akan bancuh tepung gandum tu dengan air dan tutup supaya wap dia tak keluar dan dia masak elok. So sekarang zaman dah moden, periuk kita ni tutup ni dah berat. Kita tak payah lagi lah nak seal-seal. Nampak wap pun tak boleh nak keluar, tengok dia terkepung kat dalam tu. Okay. Anak saya dah tak sabar nak makan tu. Ni memang favourite dia ni lah, biryani macam ni. Kita tunggu dia masak sekejap. Dalam 15 minit macam tu, dia dah boleh makan. Nampak wap ni dah penuh dah. Saya rasa dah masak dah ni. Dia tak perlu lama sebab semua kita dah masak. Best kan periuk ni? Kita nampak apa yang kita masak. Cuba buka tengok. Tu dia. Tu dia. Yummy. Kacau tengok. Cantik. Puas hati. Tu dia. Okay, dah boleh makan. Mana budak yang hingak tu, dia kalau nampak saya masak nasi-nasi macam ni, nasi biryani ni, atau any nasi yang berperisa ni, dia memang tak sempat-sempat lah lapar. Jom kita makan. Nampak tu. Cantik beras dia pun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dah nasi biryani kita. Alhamdulillah. Nasi biryani kita. Nampak ni lauk dia dekat bawah yang kita lapis tadi. Ya Allah, sedap ni. Sedap ni. Lepak beras dia pun cantik. Saya nak makan, just cedok pun dalam pinggan. Dia sebenarnya nasi biryani ni kita tak payah lauk lain lagi. Dia saja dah cukup sangat dah. Okey. Nampak tu. Harum bau dia. Okey. Thank you for watching. Sila subscribe ya, subscribe. Ui, susah ni nak sebut. Subscribe.